saja. Okay, yang pertama, pengertian ayat. Jadi dalam tajuk ni perbincangan dia apa? Perbincangan dia adalah tentang penyusunan ayat-ayat Al-Quran. Penyusunan ayat dan juga surah Al-Quran. Adakah susunan ayat yang kita baca hari ini ni sama dengan susunan ayat pada yang Nabi baca? Dia ditulis dalam mushaf tu. Adakah yang kita baca tu sama dengan Nabi baca? Ayat 1, lepas ayat 1, ayat 2, ayat 3, seterusnya lah sampai akhir sesuatu surah tu. Adakah sama? Kemudian surah pula, adakah sama susunan surah yang ada pada hari ini dalam mushaf Utsmani pada hari ini dengan susunan surah yang Nabi baca? Zaman Nabi tak ada lagi lah, tak ada lagi mushaf. Tetapi susunan yang Nabi baca tu mesti ada. Susunan Nabi baca, Nabi bertadarus dengan sahabat-sahabat, Nabi baca dalam sembahyang. Jadi susunan tersebut tu adakah sama yang ada pada hari ini dengan apa yang wujud pada zaman Nabi lah, walaupun mushaf belum lagi ada, tetapi surah-surah tu dah ada. Yang Nabi baca tu adakah sama dengan susunan pada hari ini? Itu adalah sedikit penjelasan tentang tajuk ni. Okey, yang pertama adalah tentang pengertian ayat. Apa yang dimaksudkan dengan ayat? Al-ayat. Ma ma'na al-ayah? Dalam bahasa Indonesia lah. Ayat tu ada beberapa makna. Yang ni kita tak nak lah, alamat atau tanda kalimah. Jadi kita teruskan kepada al-ayah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, untuk kita mengetahui maksud ayat, kita kena rujuk kepada Al-Quran dan juga kepada penggunaan macam syair-syair. Sebab kita nak tahu maksud bahasa, maksud dari segi bahasa tu, kita kena rujuk kepada benda-benda yang lama, penggunaan-penggunaan. Jadi Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang kita kata yang sudah lama diturunkan, dan kita tak sedar sebenarnya. Orang Arab sendiri pun, kalau kita pergi ke negara Arab, bahasa Al-Quran ini, bahasa Arab Al-Quran ini adalah bahasa fasahah, bahasa Arab asli, Arab Quraisy pada zaman Nabi itu, bahasa yang asalnya adalah bahasa Arab, sebagaimana Al-Quran yang kita baca hari ini. Yang ada pada hari ini, orang Arab sendiri pun dia cakap Arab tu dah lain lah. Banyak slang-slang ataupun dia ada lahjah-lahjah. Orang Arab Mesir lain dia punya slang dia. Orang Saudi pula tempat-tempat yang berbeza. Bahrain, Qatar, apa lagi, negara-negara Syria dan sebagainya, ada perbezaan. Yaman, perbezaan dari segi walaupun bahasa Arab, tetapi dia ada lahjah, kadang-kadang dia ada sebutan tu lain. Punya sebutan macam kita bahasa Melayu pun lebih kurang sama lah. Walaupun bahasa Melayu tetapi sebutan, slang dia berlainan antara satu sama lain. Bahasa Arab pun sama, sehingga kan ada guru saya beritahu, sehingga kan kalau di negara Arab tu orang nak cakap dengan bahasa Arab fasahah tu, dia kena ikuti kelas yang khusus. Dia tak mampu nak bercakap dengan bahasa Arab fasahah. Dia kena ikut kelas, kena belajar semula lah, kena belajar bahasa Arab yang fasih. Sebab yang dia cakap sehari-hari kat rumah dengan kawan-kawan tu bahasa Arab, tetapi bahasa Arab yang bukan fasahah, Arab pasar, bahasa-bahasa yang dia nak baca pun kadang-kadang dia segi lain sebutan dia. Okey. Dalam Al-Quran, kalimah al-ayah tersebut diulang beberapa kali. Ada banyaklah diulang-ulang. Tapi
Dari segi maknanya, dari segi makna kalimah al-ayah tu dia ada beberapa makna. Ini dalam penggunaan Al-Quran. Yang pertama, al-ayah dengan makna al-mu'jizah. Ayat dengan makna mukjizat-mukjizat. Contohnya dalam surah mana ni? Surah Al-Baqarah ayat 211. Allah Ta'ala berfirman, Sal Bani Israel, Kam ataina min ayatin. Jadi perkataan ayatin. Ayatin tu ayat lah. Ayat ni bukannya ayat Quran. Bukannya ayat-ayat Quran lah. Dia maksudnya adalah mukjizat-mukjizat. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyaknya mukjizat yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Jadi orang Bani Israel ini antara manusia yang degil, yang Allah telah sebutkan banyak kali dalam Quran tentang kedegilan mereka. Dan Allah nak melembutkan hati mereka dengan turunkan mukjizat-mukjizat. Banyaklah kisah-kisah Nabi-Nabi itu. Nabi Musa diturunkan as-salwa, diturunkan al-manna was-salwa. Apa lagi? Memancut mata air, 12 mata air. Banyaklah kalau kita baca kisah-kisah tu. Banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan ataupun mukjizat yang Allah tunjukkan kepada Bani Israel. Jadi saya tak nak ulah panjang. Okey, jadi perkataan ayat itu dengan makna mukjizat. Yang kedua, al-ayah dengan makna al-alamah. Al-alamah ni maknanya tanda. Seperti dalam firman Allah, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Ini cerita berkenaan dengan Nabi Musa. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadanya, di dalamnya terdapat keterangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Ini cerita Nabi Daud. Nabi Daud. Antara ceritanya adalah tanda kenabian dia, tanda dia nak menjadi raja. Nabi Daud ni diberikan kelebihan dia dapat jadi raja. Cerita Talut dan Jalut yang mana dapat dikalahkan. Nabi Daud dapat mengalahkan Talut dan dia akhir sekali dia jadi raja. Tanda dia jadi raja adalah dia dengan diberikan tabut. Tabut tu ada banyaklah tafsirannya dan dalam kisah Israeliat pun banyak cerita-cerita tentang tabut. Tabut ni secara umumnya satu macam peti lah. Peti yang di dalamnya terdapat fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun. Banyak tafsiran kalau kita baca kitab-kitab tafsir. Jadi tabut yang dia nak sebutnya adalah tentang ayat di sini. Inna ayata mulkihi. Tanda dia akan jadi raja. Okey, yang ketiga al-ayah bermakna al-ibrah. Al-ayat dengan makna al-ibrah iaitu pengajaran. Bahasa Indon dia tulis pelajaran. Kita tak sebut pelajaran lah. Mata pelajaran. Kita sebut pengajaran. Al-ibrah tu pengajaran. Seperti dalam firman Allah, wa min samaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi zalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan daripada buah kurma dan anggur kami buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pengajaran bagi orang yang memikirkan. Inna fi zalika laayah. Pada demikian itu menjadi pengajaran, bukan menjadi ayat Al-Quran, pengajaran kepada orang-orang yang berfikir. Kemudian al-ayah bermakna al-amrul ajib. Al-amrul ajib maksudnya peristiwa yang ajaib, peristiwa yang mengkagumkan. Wa ja'alna ibna maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin zata qararin wa ma'in. Dan telah kami jadikan Isa
putera Maryam beserta ibunya suatu hal yang mengkagumkan, dan kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Ini kisah Maryam. Kisah Maryam dan juga anaknya, iaitu Nabi Isa lah. Nabi Isa yang sangat mengkagumkan. Mengkagumkan sebab apa? Sebab Maryam tu dia melahirkan Isa tanpa dia berkahwin. Ditiupkan roh ke dalam rahim Maryam. Okey, yang kelima al-burhan wad dalil. Burhan maknanya bukti dan dalil. Ayat dengan makna burhan, dengan makna dalil. Bukti dan dalil. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi zalika laayatin lil alimin. Ada dua perkataan ayat di sini. Dan di antara bukti dan tanda kekuasaannya ialah penciptaan langit dan bumi dan yang berlain-lainan bahasa. Wa ikhtilafu alsinatikum, dan juga berlainnya lisan dan juga warna kulit. Ni penciptaan manusia lah, antara tanda bukti kekuasaan Allah Ta'ala adalah Allah menciptakan alam semesta, menciptakan langit, menciptakan bumi, dan Allah menciptakan manusia, yang mana manusia ini terdapat perbezaan, warna kulit berbeza, lisan ni percakapan berbeza. Jadi ini adalah antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Okey, ada juga ni bukan dalam Quran, al-ayah dengan makna al-jamaah. Al-jamaah ni kelompok. Contohnya penggunaan dalam syair orang Arab zaman dahulu, ucapan orang Arab zaman dahulu, kharajal qaumu bi ayatihim. Kaum itu keluar dengan kelompok mereka. Satu kaum tu keluar di padang pasir contohnya dengan kumpulan mereka sahaja. Mereka akan kata kharajal qaum bi ayatihim. Telah keluar kaum tu dengan kelompok-kelompok mereka. Itu adalah maksud ayat juga. Jadi ada 6 maksud ayat di sini. Okey, itu adalah dari segi bahasa. Dari segi bahasa berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga kata-kata dalam bahasa Arab. Okey, kemudian kita lihat apa makna ayat dari sudut istilah. Yang kita nak bincangnya adalah ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran tu dari segi istilahnya apa? Istilahnya ta'ifah zata matla' wa maqta' mundarajatan fi suratin minal Quran. Suatu kelompok kata yang mempunyai awal dan akhir yang masuk dalam suatu surah Al-Quran. Jadi satu perkataan, satu kalimah dikumpulkan jadi satu ayat. Jadi satu ayat tu dia ada awal ayat dan akhir ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi alhamdu awal, al-alamin akhir. Dia akan ada yang mula kat mana, yang akhir kat mana. Yang masuk ke dalam surah Al-Quran, dan ayat tu dia berada dalam surah Quran. Dia tak boleh ayat tersebut di luar daripada surah Quran. Dia mesti dalam surah Al-Quran, dalam surah tertentu. Walaupun dia ayat-ayat yang pendek, tetapi dia ada surah tertentu. Contohnya apa? Contohnya surah Inna a'tainakal kausar. Itu surah yang paling pendek. Hanya ada 3 ayat sahaja. Okey, itu semua boleh faham lah. Munasabat ataupun relevansi antara pengertian ayat secara terminologi ini dengan pengertian etimologisnya sangat jelas. Kerana ayat Quran adalah mukjizat meskipun dengan menggabungkannya dengan yang lain. Ia juga merupakan tanda kebenaran yang membawanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ayat Al-Quran juga pengajaran dan peringatan bagi orang yang ingin menjadikannya sebagai pengajaran. Ayat Al-Quran juga termasuk sesuatu yang mengkagumkan kerana ketinggian kedudukan dan mukjizatnya. Dan juga ada pengertian jamaah kerana ayat terdiri daripada sekumpulan huruf dan kalimah. Dan juga dalam ayat ada pengertian burhan wad dalil kerana ayat Al-Quran mengandungi petunjuk dan ilmu, juga mengandungi kekuasaan, ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat tu, walaupun tadi maksud ayat tu satu kumpulan kelompok perkataan-perkataan, tapi dia tidak bercanggah dengan maksud yang kita bincang pada atas tu dari segi makna bahasa. Ayat itu sebagai pengajaran, betul. Ayat sebagai apa? Sebagai tanda kekuasaan Allah pun betul. Jadi dia ada kaitanlah dengan maksud secara bahasa tersebut. Okey, jadi etimologi itu bahasa. Etimologi bahasa, terminologi adalah istilah. Jadi kalau awak jumpa makna etimologi, itu adalah makna dari segi luratan bahasa. Kalau makna terminologi dari segi istilah ataupun dari segi syara'an. Okey, itu adalah tentang pengertian ayat-ayat. Kemudian berapa jumlah ayat Quran? Mungkin kat sini dah ada dah orang yang bentang. Kita akan sebut jugalah. Ayat Al-Quran ini, ulama' berbeza pandangan. Ada khilaf ulama' untuk menentukan berapa banyak ayat-ayat Al-Quran. Secara mudahnya, untuk mudah kita ingat, semua ulama' setuju bilangan ayat Quran ini lebih daripada 6,200. Tidak ada ulama' kata kurang daripada 6,200. Semua kata lebih daripada 6,200. Itu ittifaq. Tidak ada perbezaan. Cuma yang lebih itu ada khilaf. Yang lebih itu ada khilaf di kalangan mereka. Ada yang kata 6,217, ada 6,214, ada yang kata 6,220, ada beberapa pandangan. Dan kita pada hari ini, kita baca Al-Quran, Mashaf Uthmani yang kita baca, bilangan ayatnya adalah 6,236. Itu menurut ulama' Kufah. 6,236. Adakah di sana ada ayat-ayat tertentu yang tidak ada di dalam mashaf? Ni mashaf-mashaf lah ni. Mashaf Syam contoh, mashaf Basrah, mashaf Mekah. Dia orang ada mashaf masing-masing. Lah dululah. Adakah contohnya dia kata yang kurang tu 6,217. Adakah dalam mashaf kita kata ulama Madinah ada ayat-ayat yang tidak ada dalam mashaf Kufah? Contohnya macam tu. Adakah yang terlebih dengan berbeza bilangan tersebut? Jadi jawapannya tidak. Jawapannya tidak ada perbezaan dari segi hakikat sebenar. Cumanya berbeza tersebut kerana cara membilang itu tidak sama. Cara bilang tu tak sama. Mungkin sesuatu surah tu ulama ni bilang, dia kata 110 lah, contoh 110. Ulama ni bilang 112. Dia gabungkan ayat yang panjang tu, dia yang tu kata 2 ayat. Yang ni kata 1 ayat je. Jadi segi waqaf ibtidak tu, nak mula mana, nak berhenti kat mana. Jadi tu yang menyebabkan bilangan tersebut berbeza. Jadi secara umumnya ulama setuju bilangannya adalah lebih daripada 6,200. Cumanya khilaf nak menentukan berapa tu yang lebih tersebut. Dan ada satu pandangan yang kata 6,666 ayat. Kalau kita baca kepada penulis ni, dia kata tidak jumpa, dia tak jumpa, dia kata. Dari beragam hitungan
Di atas tidak ada satu pun yang menyebutkan jumlah ayat 6,666 ayat. Sebagaimana yang popular di Indonesia, bahkan di dunia Melayu seperti Brunei, Singapura, Malaysia dan Patani. Tidak jelas juga rujukan angka 6,666 itu. Ni yang pandangan dia lah. Dan dia cek pun dalam apa yang dalam Mashaf Usmani, terjemahan yang dia jumpa 6,236. Okey, sebenarnya bilangan ini kita tak boleh nak kata tidak benar secara ni lah. Kerana dia ada cara bilang. Cara bilang yang kaedah 6,666 ini, dia bilang itu berdasarkan kepada tema. Dia bilang bukan berdasarkan kepada bilangan ayat by ayat, tetapi berdasarkan kepada tema. Tema ni tajuk lah. Dia kata ayat berkenaan dengan perintah adalah 1,000. Ayat berkenaan dengan larangan 1,000. Ayat berkenaan dengan al-wa'du 1,000. Wa'du tu janji-janji baik. Ayat berkenaan dengan al-wa'id 1,000. 4,000 lah. Ayat berkenaan dengan qasas qasasul anbiya 1,000. Ayat berkenaan dengan, saya tak ingat lagi 1,000 lagi apa. Jadi 6,000 tambah dengan ayat-ayat tentang hukum hakam, tentang ayat-ayat hukum 600. Dan lebihnya itu 66 ayat ataupun lebih, iaitu ayat-ayat yang ada kaitan dengan nasah mansuh. Jadi bilangan ayat nasah mansuh tu lebih kurang dalam 60-70 ayat. Jadi bilangan tu tidaklah tepat 6,666. Cumanya dia bilang tu dia jumpa yang tu. Kita tak boleh nak kata memang angka tu angka yang tepat. Tidaklah. Sebab kadang-kadang kalau kita bilang tak jumpa pun 1,000 ayat pasal al-wa'du. Al-wa'id pun kadang-kadang kalau kita bincang, kita bilang, jadi tu berdasarkan kepada persepsi orang yang baca. Dia baca, dia kata ayat ni dalam bentuk al-wa'du. Ayat ni dalam bentuk al-wa'id. Ayat ni dalam bentuk perintah. Ayat ni dalam bentuk larangan. Jadi dia bilang tu berdasarkan kepada tema. Bukan berdasarkan kepada ayat-ayat, berdasarkan ayat by ayat. Okey, boleh faham lah. Jadi jangan keliru lah. Sekiranya jumpa 6,666, kita tak boleh nak kata benda tu tak betul 100%. Ada, sumbernya ada. Kalau kita kaji, baca-baca kitab-kitab, kitab tafsir ke, ataupun kitab-kitab orang Melayu tulis zaman dahulu, kita akan jumpa. Saya adalah rujukan. Okey. Okey, kemudian kita akan bincang berkenaan dengan ni adalah antara poin utama lah. Antara poin utama dalam tajuk ini adalah susunan ayat-ayat Al-Quran. Okey, susunan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana disusun ayat-ayat tersebut yang ada pada hari ini ni, adakah sama dengan Nabi baca, susunan yang Nabi baca? Para ulama sepakat mengatakan bahawa susunan ayat Al-Quran sepenuhnya bersifat tauqifi. Jadi dua benda awak kena ingat, tauqifi dan taufiqi. Tauqifi merujuk kepada sumber itu daripada Nabi sendiri. Jadi apabila sebut Nabi, maka daripada hakikatnya daripada Allah lah, ataupun daripada Nabi dapat bimbingan daripada malaikat Jibril, maknanya dia daripada Allah Ta'ala. Secara hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah tauqifi, perkataan tauqifi. Semata-mata berdasarkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama sepakat mengatakan bahawa susunan yang kita baca hari ini, surah-surah yang kita baca hari ini, susunan ayat pertama, yang kedua, yang ketiga, itu adalah susunan yang Nabi dah tentukan. Nabi baca Quran, Nabi baca dalam sembahyang, sahabat dengar susunan tersebut, sahabat pun baca yang sama. Dan ditulis dalam Mashaf Usmani, mula dengan ayat 1 sampailah ayat yang terakhir. Jadi ini adalah berlaku secara tauqifi. Ittifaq ulama, tidak ada pandangan-pandangan lain. Ittifaq ulama mengatakan bahawa
ia berlaku secara tauqifi, secara bimbingan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada peranan ijtihad pada para sahabat sedikit pun. Malaikat Jibril membacakan ayat-ayat ini kepada Nabi dan memberikan bimbingan letak ayat tersebut dalam surahnya. Surahnya. Kemudian Nabi membacakannya kepada para sahabat dan memerintahkan kepada para penulis wahyu untuk menuliskannya. Jika ayat-ayat yang turun ini bahagian daripada sesuatu surah, kita dah jumpa dah hadis. Nabi arahkan dah hadhil ayah fi kaza. Letak ayat ini pada tempat sekian-sekian. Jadi Nabi dah bagi. Apabila sesuatu ayat itu turun, contohnya sambungan kepada surah-surah tertentu itu turun, Nabi minta kepada penulis wahyu susun yang ditulis itu berdasarkan susunan yang betul. Dah hadhil ayah fi kaza. Letak pada sekian-sekian. Okey. Nabi membacakan ayat-ayat yang turun tersebut kepada para sahabat berulang-ulang. Baik pada waktu solat maupun pada kesempatan memberikan khutbah, pengajaran, nasihat dan kesempatan-kesempatan lain. Jibril pun datang sekali setahun mengulangi membacakan seluruh ayat yang sudah diturunkan, dan pada tahun terakhir Jibril datang 2 kali. Para sahabat yang menghafal Al-Quran akan membacanya sesuai dengan urutan yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Al-Quran dikumpulkan, ayat-ayat yang diturunkan Nabi itulah yang diikuti. Para sahabat pun meneruskannya kepada generasi para tabi'in, dan demikianlah daripada tabi'in sampailah kepada kita pada masa sekarang. Jadi kita baca pada hari ini sama dengan apa yang Nabi baca dari segi susunan ayat-ayat tersebut. Okey, jelas ha? Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada soalan Okey, seterusnya kita masuk kepada surah pula. Surah. Sebelum kita bincang tentang penyusunan surah, kita berkenalanlah sedikit dengan pengertian surah. Surat ataupun surah dalam bahasa Indonesia, surat tu bukan surat yang kita tulis, tetapi surah. Secara etimologis bererti al-manzilah ar-rafi'ah. Surah tu maksudnya adalah tempat tinggi ataupun tempat berhenti ataupun posisi yang tinggi, ataupun juga al-fadlu keutamaan, asy-syarfu kemuliaan, dan al-alamah tanda. Bentuk jamaknya adalah suar. Suwarun. Itu jamak bagi surah. Dalam hubungannya dengan Al-Quran, rantaian ayat-ayat Al-Quran yang panjang itu iaitu 1236 ayat ditempuh melalui banyak manzilah. Manzilah itulah yang dikatakan surah-surah tu. Dan di setiap surah tu dipisahkan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim tu. Itu pemisah antara surah-surah. Kecuali surah surah At-Taubah, surah At-Taubah yang tidak ada basmalah. Okey, kemudian tanda-tanda tersebut harus dihormati dan dimuliakan, tidak boleh dilanggar begitu sahaja. Jadi baca Quran tu sampai satu surah tu berhentilah. Secara terminologi, surah ialah ta'ifah mustaqillah min ayatil Quran zata matla' wa maqta'. Sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri memiliki awal dan akhir. Dia lebih kurang dengan ayat tadilah. Ini sekelompok ayat-ayat. Kalau tadi sekelompok perkataan-perkataan yang membentuk ayat, ni sekelompok ayat-ayat yang membentuk surah, dan dia ada awal dan juga ada akhir. Dan surah yang paling pendek seperti mana yang saya sebutkan tadilah, inna a'tainakal kautsar,
Manakala surah yang paling panjang adalah surah Al-Baqarah. Dan ayat yang paling panjang, ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 282. Itu ayat yang paling panjang. Itu semua jelaslah tentang pengertian. Kemudian jumlah surah ataupun cuma adalah satu pandangan. Kebanyakan ulama mengatakan jumlahnya adalah 114 surah. Cuma ada satu pandangan yang kata 113. 113 tu kerana mereka kata surah Taubah dan surah Al-Anfal tu kira satu surah sahaja kerana tidak ada basmalah. Tapi secara umumnya mengatakan jumlahnya 114 surah. Okey, itu selesai. Okey, di kalangan surah-surah Quran itu dibahagikan kepada 4 pembahagian. Yang pertama dinamakan sebagai At-Tiwal, dipanggil As-Sab'ut Tiwal. Makna tiwal tu yang panjang, surah-surah yang panjang, iaitu surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan yang ketujuh mengatakan surah Al-Anfal dan At-Taubah. Yang digabungkan ayat kerana antara keduanya tidak ada basmalah. Jadi ada yang kata sampai surah At-Taubah sekali je. Taubah dengan Al-Anfal sekali. Okey, itu adalah pembahagian ataupun jenis yang pertama, surah-surah yang panjang. Daripada surah panjang ni semua adalah madani kecuali satu je, iaitu Al-An'am, surah Makkiyah. Okey, yang kedua Al-Mi'un. Al-Mi'un ni maknanya ratusan. Ratusan iaitu surah-surah yang sesudah At-Tiwal, yang jumlah ayatnya 100 lebih atau sekitarnya. Lebih kurang dalam 100 ayat lah. Kurang lebih sedikit 100 ayat. Contohnya surah Hud, surah Yusuf dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, surah Al-Masani. Ma makna Al-Masani? Al-Masani iaitu yang diulang-ulang. Al-Masani, yang diulang-ulang. Kerana di kalangan orang Islam zaman dahulu, di kalangan umat Islam, kalau kita sembahyang di tempat-tempat negara umat Islam dan negara Arab contohnya, sembahyang jahar yang baca dengan jari itu, kalau imam tu dia banyak baca surah Al-Masani lah, surah yang selalu diulang-ulang, Al-Masani. Okey. Yang keempat dinamakan Al-Mufassal. Mufassal tu kerana maksud mufassal tu al-fasl maknanya yang dipisahkan, al-fasl pemisah. Pemisah ni kerana antara nak dibandingkan ketiga kategori itu, al-mufassal lah yang paling banyak pemisahnya. Pemisah tu adalah Bismillah yang menjadi pemisah antara surah-surah. Setiap surah itu dia ada pemisahnya. Itu dinamakan al-mufassal, iaitu surah-surah yang pendek lah, surah yang pendek. Dan mufassal tu dia pecah pula kepada tiga. Satu mufassal tiwal, yang kedua mufassal awsat, dan yang ketiga mufassal mufassal qisar. Mufassal tiwal tu mufassal tapi dia masih panjang kerana jumlah ayat dia dalam 3 surah, 4 surah ataupun 2 surah lebih. Sedangkan ayat dia dengan 180 dengan ayat. Kalau mufassal qisar tu bilangan dia dalam dengan 50 lebih ke adalah qisar ataupun awsat. Yang pendek-pendek daripada surah An-Nas sampailah kepada surah Al-Fatihah. Itu adalah yang pendek-pendek. Okey, itu adalah tentang surah. Kemudian nama dan susunan surah Al-Quran. Nama surah ni dia nama tu diberikan secara tauqifiyah.
secara taufifi. Nama-nama Al-Baqarah, Ali Imran, ini nama-nama yang ulama bukan kita oleh ulama, tapi ada sesungguhnya daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini adalah contoh pada ini adalah tanggal bagaimana susunan surah Al-Quran ada berlaku. Apa pandangan ulama tentang susunan surah Al-Quran? Okey, secara umumnya susunan surah itu maksudnya yang ada pada hari ini ada sama dengan susunan yang Nabi ada di sini jelaskan tadi. Yang Nabi baca susunan dia. Okey, secara umumnya susunan yang diambil hari ini yang dia baca dalam masa hari ini dia ada dua pandangan. Pandangan yang pertama menganggarkan dan dia berlaku secara taufifi. Taufifi itu maksudnya apa? Maksudnya susunan itu daripada Nabi, bimbingan daripada Nabi, bukan daripada cerita alam, bukan daripada sahabat, bukan daripada para sahabat. Jadi ini bersumberkan kepada sahabat susun tu berdasarkan kepada riwayat berdasarkan kejadian yang mereka tahu berdasarkan kepada yang ada dalam Nabi lah. Secara mudahnya bukan pandai saya sendiri susun mula Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, bukan mereka saja mereka istihadi kata. Yang pertama adalah taufiq, maknanya susunan itu daripada Nabi. Susunan itu daripada Nabi. Itu berkaitan dengan taufiq. Apa hujahnya? Hujahnya adalah hujah Rasulullah membaca surah Al-Quran dalam baginda. Dalam masa hidup beliau, dia guna istilah beliau dalam bahasa Melayu kita guna istilah baginda. Kalau jual tu Al-Maulah lah. Rasulullah itu baginda. Ibnu Syaibah meriwayatkan bahawa Nabi SAW membaca surah Al-Mufassal dalam satu rakaat. Maknanya ini ada riwayat-riwayat. Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa dia menyatakan surah Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Taha dan Al-Anbiya sambil menyebutkan berurutan. Jadi susunannya dalam mushaf sekarang ini adalah surah-surah yang ditujukan di Makkah. Yang pertama-tama dia belajar. Dia meriwayatkan, ada riwayat-riwayat lah. Ini riwayat-riwayat dia. Saya tak pernah baca satu-satu. Dia baca-baca. Kesepakatan para sahabat yang paling utama, yang paling utamanya adalah yang ini. Pada susunan itu adalah ijma' para sahabat. Kesepakatan para sahabat tidak akan terjadi jika susunan surah-surah tidak taufifi daripada Rasulullah SAW. Jika sekiranya susunan ayat-ayat, susunan surah-surah itu berdasarkan ijtihad, tentu para sahabat yang susunan surah-surah dalam mushaf pribadi mereka berbeza dengan mushaf asmani akan memperhatikan mushaf mereka masing-masing. Yang terjadi justru mereka menyesuaikan susunannya dengan susunan mushaf asmani dan bersedia menyerahkan mushaf pribadi mereka kepada Utsman untuk dibakar. Jadi sahabat yang ada mushaf pribadi mereka tidak mempertahankan. Apabila siap mushaf asmani, mereka pun terima mushaf asmani. Jadi mereka pun iktiraf ataupun mereka sepakat susunan tersebut seperti mana yang ada dalam mushaf asmani. Ini antara tiga hujah yang paling utama lah. Selain daripada itu, ada hujah ataupun ada pandangan mengatakan ia berlaku secara ijtihadi atau tauqifi. Ijtihadi maknanya dia berlaku secara ijtihad lah. Ijtihad itu secara pemikiran, secara akal. Dia bukan daripada Nabi. Jadi pandangan yang kedua ni kata susunan itu adalah ijtihad pada zaman Utsman. Dan dia tak semestinya sama dengan apa yang ada pada masa Nabi.
Itu maksudnya. Dan dia adalah hujah-hujah dia. Hujah-hujahnya mushaf peribadi tadi, maknanya dalam selain daripada sebelum Uthman buat tu ada mushaf-mushaf Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas yang simpan, yang guna secara individu tu, di mana susunan tidak sama sebagaimana mushaf Basmani. Dan ada lagi hujah-hujah yang lain awak boleh baca dekat sini. Hujah-hujah yang lain. Dia menggabungkan antara dua pandangan tadi tu. Dia kata sebahagian surah tersebut secara tauqifi dan sebahagian secara ijtihadi. Sebab dia kata dah ada dah yang kata tauqifi, ada yang kata taufiqi. Jadi mudah-mudah agak kira yang ada surah tu adalah tauqifi, ada surah tu secara taufiqi. Macam tu. Ada yang ijtihad sendiri, ada yang datang daripada Nabi. Jadi dia kira nak mudahnya kira macam tu. Okey. Jadi itu adalah 3 pandangan. Okey, apa kesimpulan ataupun apa tarjih? Kita nak tarjih, kita tak mampu. Kita gunalah tarjih ulama-ulama. Antara yang mentarjihkannya adalah Manak Qattan. Manak Qattan tu ulama dalam bidang ulum Quran lah, yang tulis kitab Mabahis fi Ulum Quran. Dia kata apa? Dia kata menurut Manak Qattan, pendapat pertama lah yang lebih kuat. Jadi kita bagi dia pandangan pertama tu apa? Pandangan yang mengatakan bahawa penyusunan surah tersebut berlaku secara tauqifi. Itu adalah pandangan yang lebih kuat. Maknanya sunan itu daripada Nabi sendiri. Itulah pendapat yang beliau pilih. Cuma dia menjawab hujah pandangan kedua dan ketiga. Kalau hujah yang kedua, kalau tentang mazhab peribadi ni macam tadilah, mazhab peribadi ni memang ada. Tetapi apabila tadi saya dah sebut tadi lah, apabila mazhab Uthmani ni ditulis ataupun ditulislah, maka mazhab-mazhab lain tu dihapuskan. Sahabat-sahabat yang ada mazhab peribadi pun kira terima. Mereka kira sepakat apa yang diusahakan oleh Uthman itu betul tepat dengan apa yang ada pada zaman Nabi. Tu secara mudahnya macam tu. Dan adalah isu tentang surah Al-Anfal adalah riwayat tertentu. Jadi dia jawab juga tentang surah Al-Anfal dan Al-Bara'ah. Dia nilai dari sudut itu tidak berapa sahih. Kerana ada perawi yang dalam kategori du'afa, yang lemah, yang riwayat tersebut tidak kuatlah. Itu adalah yang kedua. Dan apabila ni pandangan dia, apabila dia menerima pandangan yang pertama, tentulah pandangan yang ketiga pun dia akan tolak. Sebab pandangan yang pertama tu lebih kuat dan lebih meyakinkan. Itu adalah tentang hujah lah. Jadi awak bolehlah baca yang lain-lain, Az-Zarqani macam mana. Secara umumnya kebanyakan ulama memilih penyusunan surah juga berlaku secara tauqifi, berlaku secara bimbingan daripada Nabi SAW. Okey, habislah perbincangan untuk hari ini. Ada apa-apa soalan berkenaan dengan 2 tajuk tadi tu? Tajuk yang pertama tajuk Asbabun Nuzul, tajuk yang kedua adalah tajuk Tartibul Ayat was Suwar fil Quran, penyusunan ayat dan juga penyusunan surah di dalam Al-Quran. Hal indakum muskilah? Ada apa-apa soalan nak tanya? Kalau ada boleh chat. Saya buka dalam seminit 2 lah. Kita pun dah nak pukul 10 dah. Nak pukul 12. 12.